Bagi saya, penduduk bandar saya akui memang terjejas teruk sebab kategori di bandar mempunyai banyak kategori. Kalau kita lihat di bandar, ada miskin bandar. Miskin bandar ni sebenarnya lagi susah berbanding dengan miskin kampung. Di kampung kalau kita cakap miskin, mereka masih boleh mendapat makanan. Tetapi di bandar agak sukar untuk mendapatkan makanan. Malah sebelum COVID melanda, sudah ada tanda-tanda bahawa pertumbuhan Malaysia tidak merata. Kos kehidupan juga naik lebih pantas berbanding kenaikan gaji. Ekonomi Malaysia juga diperkirakan gagal mencipta lebih banyak pekerjaan berkualiti tinggi. Cabaran-cabaran yang sedia wujud ini mengundang kebimbangan. Sama ada COVID bakal memburukkan lagi keadaan dan memberi tekanan baru, terutama kepada golongan masyarakat bawahan. Ramai juga bimbang apakah masalah kemiskinan di bandar atau urban poor akan menjadi lebih meruncing. Meskipun Malaysia kini berada di tahap pemulihan pasca COVID, namun itu tidak berarti perjuangan sudah selesai. Malah, perjalanan menuju kejayaan masih jauh menurut Ketua Pegawai Eksekutif sebuah bank kooperatif tempatan. Sebagai CEO Koop Bank Pertama Malaysia, Muhammad Noor mampu melihat kesan meluas COVID-19 ke atas dunia niaga dan rakyat jelata. Tarikh Kerajaan Malaysia menetapkan melaksanakan lockdown atau PKP pada 18 Mac. Pakej ransangan bermula pada 1 April. Impak atau kesannya disebabkan oleh kes ini kes yang baru berlaku. Kita tidak boleh nak memastikan apa sebenarnya impak yang betul-betul berlaku atau saya boleh cakap di sini impak dari segi quantification. Kita tak boleh nak quantify lagi sebab COVID-19 ni masih di peringkat awal. Apa yang kita boleh lihat, kesan-kesan COVID-19 hanya akan dapat dirasa kalau kita mengikut penganalisa ekonomi, kebanyakan menyatakan akan dapat dilihat, akan dapat ditentukan secara pasti pada tahun depan. Sebagai sebuah bank kooperatif yang pertama di Malaysia, ia mempunyai profil pelanggan yang amat meluas. Di satu sudut, ia membantu syarikat-syarikat SME dan juga syarikat-syarikat besar. Di pihak lain, ia turut membantu memberi khidmat keuangan kepada golongan pekerja biasa atau mereka yang bergaji harian. Pelanggan yang kita rasa yang kurang terjejas adalah pelanggan yang mempunyai pendapatan tetap daripada kategori kerajaan yang bekerja dengan kerajaan, bekerja dengan syarikat-syarikat besar, syarikat-syarikat GLC. Kategori kedua, pelanggan CBP yang tidak menikmati moratorium. Kategori ini agak saya lihat terkesan. Terkesan disebabkan mereka bukan mempunyai pendapatan tetap. Terutama sekali yang mempunyai perniagaan, yang menjalankan perniagaan, yang mendapat pendapatan secara harian. Mereka bagi saya terjejas atau terkesan teruk dengan COVID-19. Meskipun masih ada banyak masalah yang perlu diselesaikan, namun para pengamat percaya Malaysia masih mempunyai dasar-dasar ekonomi yang kukuh dan pelbagai. Sistem fisikalnya yang kukuh yang dibantu dengan respons berkesan dari sudut kesihatan awam, Malaysia dalam kedudukan baik untuk bangkit dari bayangan COVID. Teknologi pasti penting untuk Malaysia merubah ekonominya dan keluar dari bayangan COVID. Namun sama penting ialah semangat rakyat negara tersebut yang tidak boleh terkalahkan oleh pandemik ini. Yakin atau tak tu terpulang pada rakyat Malaysia sendiri. Macam saya sebagai seorang rakyat Malaysia saya sangat yakin that ekonomi can be fulfill boleh pulih balik dengan bantuan semua rakyat Malaysia yang lain. Dan saya rasa dan saya pasti Malaysia
boleh atasi COVID-19 ni. Sebab banyak pujian daripada luar negara mengatakan bahawa Malaysia adalah salah satu contoh negara yang terbaik mengatasi COVID-19 ni. Saya tak boleh nak cakap terlalu yakin, tapi saya cuma boleh cakap insya-Allah. Kerajaan Malaysia secara proaktif telah pun melaksanakan tindakan tadi. Telah mengambil tindakan memperkenalkan pakej rangsangan ekonomi 250 bilion. Dan dalam masa yang sama memastikan rakyat yang berbilang kaum tadi hidup aman dan damai, menjadi sebuah negara yang dicita-citakan.